لا إله ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara Musi Barisan Ahli Tentang Kuasa Masjid Al-Ibrah, jemaah-jemaah syukur kita Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan di majlis yang mulia ini. Syabas tahniah kepada Tuan Kuasa kerana sentiasa mencari jalan untuk nak memakmurkan surau ini, teruskan dengan usaha yang baik ini. Tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya saya diminta untuk cerita pasal ketang keluarga, tapi saya rasa tajuk ni lebih seronok, ya? Sebab tak ada ikon yang lebih baik selain daripada Rasulullah. Apa dia buat semua kena. Jadi saya nak cerita dalam konteks macam mana Rasulullah menjaga kesihatan dia, sehingga sepanjang hayat dia cuma 2 kali dia sakit. Pertama kali Rasulullah sakit itu berdemam. Selepas pertama kali menerima wahyu balik itu sebab takut. Dan kali kedua yang membawa terus kepada baginda wafat, itulah masa beliau sakit tenat. Dan ada seorang pakar parasitologi Saudi Arabia, dia kata kemungkinan besar Rasulullah sakit demam malaria, yang demam tinggi yang membawa kepada maut. Dari segi susuk tubuh badan baginda memang hebat. Pokoknya Anwar Syariqa pun kalah, ya, balik Nur Abu Talib. Dari segi ketahanan fizikal mereka, dan baginda cukup mantap. Jadi ini yang kita nak cerita, bagaimana Rasulullah maintain dia punya kesihatan. Secara ringkas, ya, kita akan tengok macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Kita hidup untuk makan tak? Tapi ada orang makan acuh kan? Dia hidup untuk makan. Tapi bukan orang sini. Tempat lain. Kemudian macam mana Rasulullah aktif berolahraga. Cara baginda tidur, cara baginda menjaga kebersihan diri, dan yang penting macam mana baginda mengawal kemarahan. Dan last sekali, macam mana baginda langsung tak ada iri-iri itu tak ada. Inilah di antara isi yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan yang perempuan. Yang pertama, macam mana baginda Rasulullah makan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim, baginda bersabda, hendaklah kalian menggunakan 2 macam ubat, iaitu madu dan artinya madu itu satu daripada makanan wajib baginda. Kita nak promote madu kan? Madu, ya, bukan bermadu. Bermadu kita lain. Yang kedua, konsep seimbang. Dalam sains moden kita panggil balance diet. Tapi Nabi dah amalkan siap-siap seimbang. Ada baginda hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, anak Adam tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek. Apa tempat itu? Perut itu, ya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Jika tidak ditemukan jalan lain, maka terpaksa makan maksudnya. Maka ia dapat mengisi perutnya dengan 1/3 dengan makanan, 1/3 dengan minuman, 1/3 dengan pernafasan. Itu balance. Apabila kita ni makan, kata Nabi, bagi perut tu pada 3. Maksudnya kita masih tinggalkan ruang makan, jangan penuh-penuh sangat kuat. Cakap dia bagi lagi, kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan bila kami makan tidak pernah
mudahnya Nabi makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita macam mana? Kita makan bukan kira lapar tak lapar, ikut time, betul? Bila nak berhenti, tubuh sedawa dulu, betul? Sains membuktikan bahawa kita punya tindak balas, refleks rasa kenyang itu terjadi 20 minit lambat. Saya membuat analogi. Kalau kita refleks sakit pain, misalnya kata kita terpegang satu benda yang panas, serta-merta kita bertindak balas, betul? Itu refleks. Apabila kita pegang satu benda panas, di ujung-ujung jari kita tu ada nerve ending. Saraf tu akan menghantar isyarat, nerve impulse pergi ke otak. Otak akan menginterpret sensasi tadi dan membuat arahan, satu pada mulut, satu lagi pada tangan. Mulut kata aduh, tangan sentak. Dia berlaku dalam berapa saat? Itu namanya refleks. Kenyang pun ada refleksnya. Tapi saya membuktikan bahawa refleks kenyang tu 20 minit lambat. Nabi kata berhenti sebelum kenyang. Sebabnya refleks kenyang tu lambat. Kalau tak percaya, kita makan, kadang-kadang rasa kenyang tu akan terasa 20 minit kemudian. So artinya kalau kita makan sampai rasa kenyang baru berhenti, artinya kita dah terbabas 20 minit. Itu maknanya kita dah makan lebih. Faham ya? Nabi dah beritahu siang-siang. Dan seperkara lagi, Rasulullah dia mengamalkan puasa Isnin Khamis. Saya nak mengajak tuan-tuan dan puan kita ikut. Paling ringan aja ya, Senin Khamis. Dan ini kita selalu ajar anak-anak kita sebelum selepas makan doa. Kalau makan, Allahumma barakna fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang telah Kau limpahkan kepada kami dan pelihara kami daripada azab api neraka. Kenapa dikaitkan dengan azab api neraka? Makan pun ibadah. Makan dapat tenaga boleh kita beramal ibadah, dan itu akan mengelakkan kita daripada azab. Selepas makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum, dan yang menjadikan kami daripada kalangan umat Islam. Makan. Ini di antara makanan-makanan kegemaran Nabi. Ini dah menggigit kat kita. Ini di antara makanan yang berkhasiat. Bali. Orang ketua kita dulu bila nak demam, dia bagi makan bali, betul? Ikut Nabi. Bagus untuk regakan demam. Tak payah lagi bagi tak lagi makan bali. Ini benda yang kita boleh amalkan di rumah. Buat sup, buat bubur, ya. Korma. Ini tak payah cerita lah. Dalam Quran banyak kali cerita pasal. So, Nabi berkata, rumah yang tak ada mempunyai kurma adalah seperti rumah yang tak ada makanan. Artinya setiap rumah orang Islam mesti ada kurma. Dari segi sains, kurma di antara makanan yang komplit dari segi zat dan khasiat. Karbohidratnya, proteinnya, vitaminnya, ya. Itu sebab kita kalau bulan puasa barulah rancak apa makan kurma, ya. Dan saya menjadikan amalan. Bila saya breakfast, kurma. Nak tidur, korma. Buah tin. Ini antara buah yang ada disebut dalam Al-Quran. Buah syurga. Bahkan ada surah. Buah tin yang berzaitun. Buah tin dan buah zaitun, ya. Yang antara khasiat dia boleh mengubati buah si. Ini buah si ni hemorrhoid. Orang yang kena buah si ni, satu dia kuat menerat. Kena menerat, sebab yang besar selalu sebelit. Belit, jadi buat darah dekat salur najis tu dia membengkak. Bila membengkak dia jadi pilot. Dia ada 3 degree.
first, second, third degree keluar tak boleh nak masuk. First degree keluar, jorok masuk. Ya. Kalau ikut perubatan moden, apa dia apakan apa yang moral dia? Potong. Tapi Nabi ajar kita amalkan makan buah, jadi memperkukuhkan selalu darah. Anggur. Biasa kita makan anggur kering, kismis ya. So anggur kata Nabi dia membersihkan darah, membuatkan buah pinggang dan membersihkan perut. So amalkan. Madu, Nabi kata ia adalah makanan dari segala makanan, minuman dari segala minuman, ubat dari segala ubat. Dia boleh mengubati cerit-cerit. Bila baca dengan air panas, bila anak kita cerit-cerit, ambil madu, campur air sebab. Dan madu juga boleh membuka selera, boleh memantapkan perut. Kalau orang yang batuk-batuk susah nak keluar kahak, makan madu, dia boleh cairkan kahak. Bila nak minum, setiap pagi minum madu. Madu ada banyak madu. Madu yang terbaik katanya daripada Yaman. Mahal harganya, tak apa, biar kita bermodal. Ya. Jadi amalan saya, tiap-tiap pagi breakfast tadi korma 2 biji, sudu 1 sudu korma Ashifa. Beli kat mana? Kat Maidin ada, Halifah ada, RM22 1 botol. Pasal tani 28. Yang kan pasal tani murah, rupanya kat Maidin lagi murah. Apa nama tu? Madu Ashifa, Arabnya tu, itu baik. Yang jual-jual ke jalan tu, yang mamak jauh jual tu, dia bukan ada belerang, dia campur pulut pasir kan. Itulah, tapi manusia jujur ni jadi. Tembikai. Nabi kata, wanita mengandung tidak akan gagal melahirkan anak yang baik dari segi perawatan dan buat. So ibu-ibu hamil nak memudahkan bersalin, makan tembikai. Isinya, kulitnya dibuang, jangan dimakan juga. Susu. Nabi kata susu baik untuk membuang panas badan. Artinya tadi kita dah dapat banyak apa namanya panduan ya. Kalau anak demam bagi bagi minum susu. Dan susu menguatkan tulang. Kenapa? Susu kaya dengan kalsium. Ya. Kemudian memperbaiki otak. Susu ada juga bahan-bahan fosfolipid, bagus untuk kita punya brain cell, bagus untuk pandangan mata dan menghilangkan kelupaan. Kita lupa sebab kita punya brain cell tu degenerate. Dia kena dihidupkan balik dengan amalan minum susu. Susu apa? Kalau untuk bayi, susu ibu. Bapak jangan cucu pun nak kongsi. Susu kambing, susu lembu, pokoknya susu. Ya. Cendawan baik untuk mata dan juga perancang kulit. Minyak zaitun. Kita perhatikan ya, orang-orang di kawasan Mediterranean, orang Itali, orang Greek, di situ pokok zaitun memang banyak. Dan mereka semua tu nampaknya awal muda panjang-panjang umur. Sebab amalan menggunakan minyak zaitun. So kita minyak zaitun ni mahal lah sikit, tapi khasiatnya baik. Orang kalau nak pergi Mekah, saya selalu pesan bawa minyak zaitun. Buat apa? Busuk tapak kaki. Orang ni pergi Mekah kan banyak jalan, kaki pecah-pecah kan. Orang mau minyak zaitun, dah baik. Tapi bukan untuk itu tujuan dia. So, minyak zaitun, dia boleh rawat kulit, rambut. Rambut kalau nak lebat, cantik, berkilat, gunakanlah minyak zaitun ya. Melambatkan penuaan ya, pasal minyak zaitun dia kaya dengan kolagen dia. Dan boleh merawat radang perut. Sudah kena gastrik apa benda kan ha? Amalkan minyak lalu bila buat salad tu kita tahu sikit minyak. Delima di antara buah-buah yang cukup berhasil. So, Nabi kata delima ni membersihkan tubuh dari setan. Setan tu maksudnya penyakit lah ya. Dan bisikan setan selama 40 hari.
So jangan lupa air itu penting. Kita ni sekurang-kurangnya 1 liter sehari, sebaik-baiknya 2 liter. Itu sebab kalau kita tengok orang dulu, dia punya obat apa? Air. Jampi, air. Ya tak? So minuman yang terbaik dan air yang terbaik di dunia ni apa dia? Zam-zam. Ya. Zam-zam tu sendiri merupakan satu benda yang apa nama ni, benda yang boleh katakan mujizat juga lah. Tak kering-kering, ya, heran. Dan tak pernah tercemar dia punya sumber. Dan jika dahaga, Nabi ajar kalau kita dahaga minum macam mana? Pelan-pelan. Kalau orang minum selalu teguk, habis, berbahaya. Seperti minum sikit-sikit. Jangan dia teguk, nanti mudah mendapat sakit hati, hepatitis katanya. Tapi Nabi ajar kita minum sikit-sikit, sip by sips, ya. Itu bab makan. Yang kedua, Rasulullah dia aktif bersukan. Bahkan baginda menganjurkan semua orang Islam ni kena berolahraga, bersukan secara rutin sebagai cara untuk menjaga kesihatan dan kesegaran jasmani. Cukup relevan sekarang. Banyakkan penyakit tak penyakit sekarang, penyakit kronik, oleh kerana kita ni dah kurang bergerak. Tuhan kurniakan kita kaki suruh berjalan, kita jarang sangat gunakan. Ya, kita nak pergi surau depan rumah, naik kereta dulu. Tapi bukan orang sini. Nah, tak lain dah. Kita pergi pejabat kerajaan tingkat 2, naik lift, tak mau naik tangga. Betul? Sabda baginda, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang dan memanah. Ini 3 jenis sukan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila dia berkuda, aktifnya berenang. Nabi anjurkan kita ni supaya belajar berenang. Kat Mekah mana di sungai ada tasir? Tak ada. Tapi Nabi dah, dia punya vision tu jauh. Suruh berenang dan memanah. Memanah ni satu bentuk sukan yang cukup baik sebab dia menggabungkan konsentrasi dan juga kekuatan otot tangan. Good exercise. Rasulullah sendiri selalu berjalan kaki dari rumah ke masjid, dari masjid ke pasar, dan dari pasar ke rumah sahabat. Baginda berjalan kaki ketika mengunjungi makam pahlawan di Baqi'. Kalau pergi Madinah mesti kasih pergi tengok Masjid Baqi'. Sejauh 3 km dari pusat bandar Madinah, baik pada waktu siang maupun malam. Baginda tak suka dia. Islam tak suka umat yang banyak relax. So kita kena aktif. So meminjam lagi pada kesan ini, Kementerian Kesihatan menggalakkan kita satu hari mesti bergerak berapa langkah? 10,000 langkah. 10,000 ni bukan sekaligus, campur dalam masa satu hari itu. Kita jalan sikit-sikit dapat campur mesti 10,000 langkah. 10,000 langkah ni menyamai lebih kurang 7 kilometer bergerak. Jadi kalau kita banyak duduk aja, tak capai tu 10,000 langkah. So, kalau kat rumah, apa nak buat? Ya, jalan, munda mandi. Akhirnya dapat tu. Tidur. Islam ni tidur pun dia ajar. Mengikut sains dia kata, untuk orang dewasa ni keperluan tidur kita 8 jam. Itu sains cakap. Tapi dari segi keperluan, ada orang tidurnya 4 jam aja tapi masih segar siang. Ada orang tidur 10 jam, besok pergi kerja ke apa ngantuk juga. Ya. Jadi sebenarnya keperluan tidur ini berubah mengikut peringkat umur. Daripada peringkat bayi, banyak tidur. Bila dia besar sikit, kurang.
Artinya bila kita dah 60 kata kena kurang lah. So bakinya nak buat apa? Tapi masa muda-muda dulu banyak lalai. Dia kena bayar hutang. Dia mulai dan sebagainya. Dan itulah ceritanya ya. Jadi ini amalan Nabi. Tidur awal, bangun awal. Orang kita ni tidur lambat, bangun lambat. Tidur lambat kenapa? Program TV bagus dengan bolanya kan. Bila dah tidur lambat, bangun pun lambat. Betul. Tapi bukan macam ini. Okay. Jadi sebaik-baiknya bangun sebelum subuh. Kita tengok bangsa asing ni. Kita tengok orang Cina, heran saya. Pukul 5 dah bangun. Yang subuh ke? Tak. Dia bawa anjing dia pergi kelong. Dia ada tai chi dan sebagainya. Orang kita tengah ngebang. Ngebang baru bangun. Itu pun enggak berapa. Tapi kau sini. Itu penting juga kita tahu. Jadi bangun awal. Apa tujuannya? Untuk menikmati kesegaran udara subuh. Bila? Waktu berjalan ke masjid atau surau. Surau apa? Al-Tibur. Ya. Untuk solat subuh. Bahkan ada hadis ya, yang diriwayatkan oleh Utsman Affan. Kalau kita dapat sembahyang subuh jemaah, pahala dia seolah-olah kita mulai sepanjang malam. Yang ditegaskan ya, kita boleh berjemaah subuh itu besar dia punya ganjaran. So baginda tidur tak pernah lebih daripada 8 jam. Untuk 8 jam tu maksimum. Sains kata 8 jam. Nabi dah amalkan. Artinya siapa yang ajar? Nabi yang. So jangan tidur lebih. Ya. So baginda tidur dengan pakaian sesuai. Yang kita tidur supaya kita punya pernafasan cantik. Pakai baju longgar-longgar. Kena pakai baju, jangan tak pakai baju. Ya. Sebab tidur mestilah bersih. Sebab baginda nak tidur kepas-kepas. Itu amalan baik. Sebab kadang-kadang kita perasan kat situ ada pijat-pijat apa kan? Abu-abu sini. Dan sebelum tidur, baginda sentiasa membersihkan diri dengan berwuduk dan bersimam. Terus gigi, wuduk. Kalau mandi lagi bagus. Orang dulu-dulu kata, jangan mandi malam, nanti bau kembar. Orang dulu-dulu mandi kat perigi. Betul? Pergi kat luar rumah. Jangan buat kerja, bagi malam pergi ikut mandi. Ada lipat ada cepat tu orang dulu buat apa nama ni, dia buat nasihat macam pantang lah, jangan mandi malam. Sebabnya itu di sisi saya tak ada kaitan. Saya nak tidur mesti mandi dulu. Tu rasa segar kan? Itu dia. Kalau orang kata pukul 2 pagi jangan mandi, mandi dulu. Sebelum tidur mandi. Bila? Mulai hari. Itu amalan yang baik sebab Nabi yang buat. Kemudian begitu juga bangun tidur, terus mandi. Dan Nabi kalau tidur dia mengiring sebelah kanan. Artinya bahu kiri di atas. Kenapa? Rupa-rupanya jantung kita ni lebih banyak ke kiri. Betul? Dia bila kita tidur mengiring, kita punya jantung di atas. Jadi dia punya degupan tu tak terganggu. Kalau kita tidur sebaliknya, ke kiri, jantung akan dihempit oleh paru. Jadi jantung punya degupan tu tak begitu licin. Nampak? Nabi punya buat kerja semua saintifik. Ya. So, mulai hari ini tidur giring belah. Tapi Nabi larang tidur niarap. Lentang pun kadang-kadang, tapi sebaik-baiknya giring. Sebab orang berdengkur. Dia tidur tak giring. Giring kurang berdengkur. Tapi orang kalau buat isap okok, lentang ke nongging ke tetap berdengkur. Wokok ni penangan.
Dan berdoa sebelum tidur dan selepas bangun. Apa doanya? Ini kenapa lah? Sebelum tidur, Bismillahumma ahya wa amut. Itu dengan menyebut nama-Mu, ya Allah, aku hidupkan dan aku dimatikan. Sebab kita tidur itu umpama mati. Betul? Ada orang tidur tak bangun-bangun, rupanya tinggal. Bila kita sadar, kita pun berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mati. Kita bersyukur sebab masih hidup, ya. Membangunkan kami dari tidur dan hanya padanya kami dikembalikan. Cantik kan Nabi punya ajaran dia. Berikutnya, macam mana Nabi menjaga kebersihan diri. So, baginda ni dia mengambil berat tentang penampilan diri. Kita punya penampilan ini penting. Maknanya Islam menggalakkan kita ni nampak lawa, pakai lawa, emas, ya. Ada misal krim, ada janggut, jangan biar berterabur, dirapi-rapikan, ya. Dan sentiasa bersih. Lagi punya favorite color apa? Putih. Putih, ya. Kemudian tidak pernah ada bintik-bintik hitam atau kuning pada serbannya. Kita ni kalau dia dah berpeluh, takut kuat hati kan. Dia dah lama tak basuh menjadi putih lalat. Nabi punya pakaian tak pernah sejaga kebersihan. Bajunya kita panggil gamis, selalu putih bersih. Walaupun bagi dia cuma memiliki tak lebih dari 2 salinan. Tak basuh, ada 2 salinan je. Hari ni yang dibasuh ni pakai begitu. Kita satu kerompok jubah, kerompok pakai ganti, pakai basuh tak juga, dia ganti. Kan? Tapi bukan macam ni. Tu kena beritahu. Kuku dia potong setiap minggu, ya. Dan rambut yang panjang disikatkan. Pasal dulu tak ada barber kan. Tapi Nabi katanya dia punya paras rambut mata telinga ni panjang lah sikit, tapi panjang lawa, bukan yang berekor tu. So gigi baginda putih dan berbariskan. Kata Nabi, gosoklah gigimu berulang-ulang, sebab hal itu membersihkan mulut dan disukai Allah. So Nabi ajar kita macam mana nak jaga oral hygiene, kebersihan mulut, kan? So, ini penting, ya. Nabi tak pernah marah, tak pandai marah, tak suka marah. Suatu riwayat menceritakan bahawa seorang utusan dari Bani Nadir menemui Rasulullah untuk meminta nasihat yang pendek. Dan dengan melakukan nasihat pendek itu, dia ingin masuk syurga hingga terlepas dari siksa neraka. Wahai Nabi, nasihatkan akulah yang pendek-pendek, maka nasihat itu boleh membolehkan aku ni masuk syurga, terlepas dari neraka. Nabi kata apa? Jangan marah. Nasihatlah lagi, jangan marah. Lagi, jangan marah. 3 kali Nabi ulang, jangan marah. Do not fall into anger, juga jauh. Dan ada sabda, ada satu hadis, ya, yang bermaksud menahan marah itu bukan berarti kita terlemah, tapi itu tanda kedewasaan. Suppression of anger is not a sign of weakness, but it's a sign of wisdom. Saya pernah dengar begini melalui radio IKIP, ya. Jadi kita ni yang menyebabkan kita ni cepat tua, cepat hati gantung, macam kita ni kuat marah. Kita belajar hari ni macam mana mengawal marah. Marah tu selalunya dikaitkan dengan parah. Marah, parah.
Orang bergaduh, marah. Suami isteri cerai-berai, marah. Anak putus-beling pasal, marah. Bos baling fail, marah. Betul? Kita ayah kena cocok sebab anak buah marah. Siapa yang tidak pemarah hatinya akan tentram. Jika rasa marah, segeralah dihilangkan. Kalau kita marah, Nabi ajar berkali berubah tempat. Kalau kita masa marah kita berdiri, duduk. Kalau kita masa duduk tu kita marah, lari. Kalau duduk tidak, baring tidak, berdiri tidak, atau tergapung-gapung, so kita ubah kedudukan. Kalau kita duduk tengah marah, cepat-cepat kawan. Ya? So Nabi ajar ubah kedudukan. Lepas tu gimana? Ambil, duduk, dan kerjakan solat sunat 2. Akhir sekali, Nabi tak pernah iri hati. Iri hati ini saudara kandung buruk sangka. Iri hati ini hasad. Kan Nabi dah berpesan, al-hasadu ya'kulul hasad kama ta'kulul hasad. Hasad dengki itu seperti api memakan kayu api. Habis kita punya amal, habis. Jadi kita ada hasad. So hati Rasulullah selalu tenteram dan tidak pernah membenci sesiapa. Ini mulianya baginda. Orang hina dia, orang baling dia, tak. Itulah caranya baginda dapat melalui aman. Ya, masa zaman dia tertarik dengan Islam kerana siri-siri sifat baginda yang antaranya tadi tak marah, tak ada iri hati. Kita tengok orang kita lah yang biasanya banyak ditonjolkan melalui filem-filem Melayu dulu. Kita tengok tema dia apa? Dengki. Kita hang nadim, kita hang puah. Tema dia dengki tak habis-habis. Dan penyakit itu sampai sekarang. Dengki sama dia bangsa sendiri tu. Tengok kawan tu berniaga maju, ada pula dia sebarkan kita, dia tu tahu kan dah orang tak nak dia dah cakap. Bila kita nak bersih daripada sifat itu, ya, kita tengok jual rumah, ada beli tu besar, alah dia rasuah, mula dia tembok, kita ada ke dia tak ada, tapi bukan orang sini lah, tempat lain lah. So tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita peliharalah hati kita, jangan sampai ada iri hati, rugi kita, buruk. Bahkan baginda bersabda, tak masuk syurga siapa pun yang gemar memburuk-burukkan nama orang lain, dan tak boleh bersikap iri kecuali dalam 2 hal. Kita ni dibenarkan iri dalam 2 perkara. Pertama, terhadap orang yang memiliki kekayaan dan menggunakannya untuk menegakkan hak. Bukan dengki, cemburu, orang tu kaya, sederhana aja. Bila aku nak jadi macam dia? Macam tu. Ya, macam tu tak. Kedua, terhadap orang yang memiliki pengetahuan dan rajin menyebarkan katanya kepada orang ramai. Kawan tu bercamah sana sini, dia kongsi ilmu. Bila aku nak jadi macam dia? Macam tu tak. Itu je 2 hal yang kita ni, kata Nabi, dibolehkan iri. Itu bukan iri, itu cemburu. Cemburu kerana kita tak jadi macam orang. Itu sebenarnya motivasi untuk kita nak ikut seperti orang itu. Tadi sekali
Bukhari. Ini daripada saya. Seperti kupasan tadi, petik sana, petik sini 10 petua awet muda. Tuan-tuan dan perempuan teka umur saya berapa? 60, 61 lah buat. Dah pencen kerja lagi. Yang pertama, jangan rokok. Ini saya nak kabur. Tapi saya percayalah yang ada sini tak cakap kan. Alhamdulillah. Kabar-kabar kawan-kawan yang tak rokok tu, berhentilah. Sebab kalau dia tak berhenti, dia akan diberhentikan. Yang kedua, jaga paras kolesterol. Yang ketiga, makan banyak antioksidan. Sekarang ni popular lah, macam-macam produk itu, produk ni kan, health product. So di antaranya, dan jadi selling point dia pun kaya dengan antioksidan. Tapi saya nak cerita antioksidan asli mana nak dapat, kejap ni. Yang keempat, jangan lupa bersenam. Nabi dah kata olahraga, bersenam selalu. Tengok kita punya Kak Mah bersenam, kan? Ikutlah macam dia tu. Kemudian yang kelima, bina kekuatan dan flexibility. So kita bersenam, jangan nak jaga jantung aja, kita punya otot-otot pun nak jaga juga. Artinya dalam satu bentuk senaman tu mesti ada yang untuk weightlifting. Kena pergi gym lah artinya. Tu kita punya KK Bangi tu, saya baru lancarkan kita punya gym rakyat. Semua aja pergi rugi, buat macam-macam alat dalam tu. Tidur secukupnya, tengok petik dia Nabi tadi. Tidur secukupnya, ya. Jaga posture dan tulang belakang. Kita bila berdiri tu jangan ada pokok-pokok, nanti kita cepat sakit belakang. Jalan tegak, pergi tegak, jaga posture supaya nampak mantap. Bila jalan, pepeskan buah. Walaupun susah, pepeskan juga. Kita nampak dia. Ya. Yang ke-8, kita hidup tak perlu dekat mana-mana, dekat Kelang Valley ni memang stres manjang ada. Kat jalan raya stres, kat pejabat stres, mana stres. Jadi jangan dibiarkan stres menghantui hidup kita. Kita kena belajar menangani stres. Macam mana? Kemudian 9, hampiri keluarga. Kita pasti yang mana ada mak ayah di kampung, jangan lupa seminggu sekali, sebulan sekali ziarah. Kita antara karya ni kena ziarah. Bila kita ziarah, kita Assalamualaikum, kita mendoakan dia kan. Jadi kita ceria. Itu di antara betul-betul nak ceria. Ya. Jangan marah. Nak elak jangan marah, buat senyum sah. Ni bab senyum ni kena hati-hati. Kalau seorang-seorang jangan senyum. Dia seorang dia senyum, dakwah bimbang ini tak betul. Senyum dengan kita. Kalau kita senyum aja kan, orang tak ragu-ragu nak approach kita. Kalau kita muka apa nama tu? Muka apa nama tu? Kan? Orang nak tanya pun, ya, itulah kita nak hebat-hebatkan. Senyum-senyumlah. Selalu senyum tu sedekah, tak ada banyak modal. Okey. Berikutnya 12 langkah nak umur panjang. Macam apa minta doa umur panjang? Supaya kita boleh banyak lagi beramal, boleh banyak lagi menyumbang. Modal tu, ya. Bukan kita nak menikmati dunia pun. Itu kita kena pasal yang gitu. So mengikut sains, sel-sel tubuh manusia ni mampu hidup sehingga 150 tahun sekarang. Sekiranya environment di mana kita tinggal itu sesuai. Tapi environment kita ni penuh dengan pencemaran. Betul? Baik udaranya, baik airnya. Kita punya air kat ulangan batu sebelah, kita cuma amonia je. Mana datang amonia tu? Tak dikawal. Maka Nabi sekeliling. Tubuh kita yang terdiri daripada gabungan sel-sel yang tidak terkira banyaknya ni boleh bertahan 100 tahun sekiranya kita amalkan 12 langkah ini. Lakukan 6 perkara, tinggalkan 6 perkara. Bunyinya macam hadis, bukan? Ini saya punya betul. Apa dia 6 perkara yang kita buat? Yang pertama, jaga berat. Nabi dah ajar macam mana cara nak jaga berat badan. Jaga makan, exercise,
Yang kedua, amalkan gaya hidup aktif dan selalu bersenam. Itu dia 10,000 langkah. Ambil antioksidan. Antioksidan ini analoginya seperti anti ras untuk besi. Kita nak elak besi berkarat, kita sampu anti ras. Betul? Di jam kereta semua ada anti ras kat bawah supaya tak berkarat. So, badan kita ni, karat ni umpamanya seperti penyakit-penyakit. Penyakit apa? Kronik, kanser, kencing manis, itu semua karat tu. Jadi kita nak elakkan badan kita daripada berkarat, kita kena makan antioksidan. Apa dia? Beta-karotin, vitamin C, vitamin E, selenium, zinc, ini semua ialah zat-zat yang banyak terdapat dalam sayur-sayur, buah-buah dan makanan-makanan yang Nabi senaraikan tadi, buah tin, buah zaitun, kurma dan sebagainya. Semua kaya dengan antioksidan. Dan orang kita ni tak kurang hebatnya dengan ulam-ulamnya, kaya dengan antioksidan. Pelaganya, pucuk rajanya, apa lagi? Itu semua bagus. Kita amalkan makan ulam kaya dengan antioksidan. 4, lebihkan minum air. Air ni. Air 1M. 1M kan? Ya. Air, ya. Kopi okey tak? Kopi sikit-sikit okey. Maknanya jangan lebih 1 cawan sehari. Kopi pun bagus, dia ada kafein yang boleh merangsang. Tapi bila over, dia jadi masalah. Ya. Kajian di Jepun, dibandingkan orang kuat minum kopi yang tak kuat sangat dah dengan langsung tak minum. So orang yang ada minum kopi ni, dia protektif jantung. Minumlah, tak ada hal, sikit-sikit. 3 in 1 okey. Okey lah, 1 hari 1. Saya punya breakfast termasuk 3 in 1, 1 cawan cukup. Madu 3 in 1, kurma. Kadang-kadang ada roti, kadang-kadang tak. Kadang-kadang ada pisang, kadang-kadang apple. Ada itu dia punya menu dia. Makan buah-buah dan sayur-sayur yang segar. Syarat dia. Segar lawannya yang diawet. So kita jauhkan amat, tapi anak-anak kita ni suka makan yang jeruk kan. So tak bagus. Kalau pergi Penang tak beli jeruk, tak sah, betul? Tak pergi Penang namanya, betul? Jeruk kedondong, jeruk, macam-macam lah. Itu diletak macam-macam bahan kimia dan banyak pemanis yang boleh dikatakan tak elok. Belajar relax. Kita kena, bukan relax yang Nabi maksud relax ni, relaxkan minda, ya, supaya nak mengatasi stres. Buat 6 dan tinggalkan 6 ini. Yang pertama, asap rokok. Asap rokok ni banyak dia punya mudarat. Apa manfaat dia? Langsung tak. Kepada diri langsung tak. Manfaat hanya kepada pembuatnya. Makin kaya-kaya. Yang kedua, jangan dedahkan diri kita ni kepada matahari berlebihan. Ya, jangan berjemur. Kalau tak apa. Hindari daripada terdedah kepada ekstrim. Itu sebab orang yang kerja di Jabatan Radiologi ni dia ada cuti radiation. Jadi alat tu dia mengesat, bila dah sampai satu tahap dia kena cuti. Ya, radiation tu bahaya. X-ray itu radiation. Kita ni terpelihara sikit X-ray. Batuk sikit terlalu X-ray, jangan. Kalau boleh nak elak. Ya. Yang keempat, ini dia, hindari daripada makanan yang diproses. Tadi saya sebut, makan benda yang segar-segar. So elak yang diproses. Sekarang ni banyak makanan diproses, makanan segera, betul? Fast food proses, keripik proses, biskut macam-macam proses. So elakkan yang itu. Yang kelima, tak payah kita bincang, alkohol, jelas. Yang keenam, ni dalam menu kita, resepi kita, pastikan lemak, gula, garam dikawal. Logiknya apabila makanan kita kurang lemak, kurang gula, kurang garam, jadi tak sedap. Bila tak sedap, makan sikit.
betul? Makan sikit tu bagus. Kalau masak tu sedap-sedap, tambah, makan kan nak bunyi. Betul tak? Okey. Ini saya petik daripada Mayo Clinic di US. Dia buat kajian. Dia kata apa, ada 10 makanan terbaik yang kita boleh amalkan. So, kebanyakan makanan ni makanan orang putih lah. Bukan saya nak bangga, tidak. Ini kajian juga. Yang pertama, apple. Kat Malaysia ada banyak apple tak? Banyak, tak tanam tapi import. So, makan apple. Yang kedua, badam. Badam pun punya bagus. Bila kita nak jumpa badam? Dekat raya tu. Kuih badam, betul? Badam pun dibuat hias kan? Badam bagus je. Yang ketiga, di sini tak ada, blueberries. Keempat, ini banyak, brokoli, bunga kobis hijau. 5, kacang merah. Punya ABC kacang merah tu bagus. Yang tak bagusnya dia punya siraman itu, kirapnya itu tak bagus, kacangnya itu bagus. Ikan salmon, ikan ni mahal, sekilo RM60, tapi bagus. Dia kasih terangkan sayur bayam, dalam banyak-banyak sayur bayam punya bagus. Pasal tu kartun Popeye dia guna spinach. Kalau makan spinach tak sempurna jadi kuat kan. Keledek, jangan pandang ini keledek bagus. Orang Jepun kalau pergi ke mana sekarang dia keledek Jepun tu kan manis bermain, bukan setakat gebor je dibakar je. So keledek pun bagus. Kemudian kita jus, vegetable juice dan gandum. Kalau beli roti, pilih yang whole meat. Yang putih itu tak bagus sebab dia banyak bahan-bahan penambah itu. Apple. Kenapa apple bagus? Sebab dia ada satu zat namanya pektin. Pektin ni mana tak dapat? Kat kulit. So, kalau makan apple jangan buang kulit. Orang tanya saya, apple merah ke apple hijau? Sama belaka. Di mana letaknya? Kulit. Jangan buang kulit. Tapi kalau baru-baru beli jangan terus makan. Pasal orang jual ni dia ada taruh antifungal supaya nampak berkilat di bawah tu kan. So dibasuh dulu ya. Dan juga buah apple kaya dengan vitamin C. Maka dia merupakan satu antioksidan yang boleh mencegah daripada penyakit. So mulai hari ini amalkan makan apple dengan kulit-kulit sekali. Kan ada peribahasa putih, apple a day keeps the doctor away. Kan? Betul ya? Kemudian dia boleh mencegah daripada kita punya salur darah tu rosak, dan dia meningkatkan penyerapan zat besi dan zat folik. Zat besi, zat folik penting untuk pembentukan sel darah. Jadi ini bayangkan ini kita punya salur darah. Salur darah kita ni umpama kita punya pipe. Lama kelamaan dalam pipe tu ada keladak, makin sempit tak? Salur darah tu begitu juga. Lama-lama sempit oleh kerana tumpukan kolesterol tadi yang kita panggil plak. Apabila kita makan buah apple tu sudah kasih bersih lah itu punya. Ini berarti bukanlah kita telan buah apple tu, jangan. Ini gambarnya aja. Ya. Kita tengok gambar, oh kita rupanya dia pun telan, atau berlekit, apa? Buah apple. Salah maklumat. Badam. So badam ni dia kaya dengan serat high fiber ya. Kaya dengan vitamin B, zat apa nama mineral salt, magnesium, iron, kalsium. Jadi benda ni semua bagus untuk tulang ya. Kaya dengan protein, bagus untuk jantung. Dan badam juga boleh menurunkan paras. Orang pergi Mekah ni mesti ada beli kacang-kacang termasuk badam kan. Blueberries. Oh sekarang ni orang jadikan macam-macam minuman ni, Bonave lah, macam-macam kan, guna blueberries. Orang ada buat kajian, dia bagi blueberry ni satu kat tikus, satu tak bagi. So yang tikus tu pula dia lebih aktif berbanding dengan yang tak bagi. Jadi blueberries ini satu antioksidan yang cukup kaya ya.
boleh mencegah jangkitan selalu kencing, boleh menambah daya ingatan, boleh mengelakkan pada nyanyuk. Dia anti penuaan, anti aging. So kalau nak awet baik muda, makanlah buah beri banyak-banyak. Beri biru. Sini tak ada. Bagus untuk ada brokoli. Brokoli dia mengandungi antioksidan. Ya, kaya dengan kalsium, vitamin A, vitamin C, dan dia ada satu bahan nama dia indol. Indol ni cegah kanser usus. Di antara kanser yang mula nak meningkat sekarang ialah kanser kolon usus. Kanser nombor 1 paru-paru. Jadi kanser paru-paru ni kaitkan dengan rokok. Kanser yang kedua banyak di Malaysia ni apa? Ni kanser usus. So nak elak, makan apa nama ni? Brokoli. Kacang merah. Kacang merah mengandungi antioksidan dan dia boleh mencegah penyakit jantung, kanser sebab dia kaya dengan dia serat, ya, banyak zat-zat galian. Ya. Ikan salmon, ikan ni mahal sebab import. Ikan salmon tak dapat di Malaysia. Kenapa? Dia kena hidup kat negeri sejuk. Ikan salmon ni perangai ni, bila dia nak bertelur, dia kena menentang arus. Untuk terror ni, untuk bertelur, ya. Jadi dia punya rahsia ikan salmon ialah terletaknya pada omega 3 fatty acid. Ikan Malaysia ada tak? Ada. Ada pun ada. Lemak ikan tu bagus. Lemak tu lah dia omega 3 fatty acid. So jangan pandang tak ada ni, ya, tak ada mata ini ikan apa tu, ikan patin. Tapi kalau pergi kat Temeluk, silap-silap masuk kedai, beratus-ratus dia cat. Jangan. Ya, beli yang mentah, masak sendiri lah. Jadi omega 3 fatty acid ni dia mengurangkan blood coagulation, yang menyumbang kepada tersumbatnya darah. Dia boleh meregularkan kita punya kekupan jantung, mengurangkan triglyceride. Triglyceride ni antara lemak-lemak jahat dia, dan dia menurunkan tekanan darah. Sayur bayam kenapa bagus? Sebab kaya dengan vitamin A, B dan C, meningkatkan kita punya sistem ketahanan, immunity. Bagus untuk rambut dan kulit. Siapa nak rambut lawa, bersih, berkilat, makanlah ya. Kaya dengan zat galian, baik tulang dan darah. Keledek kaya dengan antioksidan. Tu keledek, kulit dia nak makan tak? Makan isi je. Kulit buah dia macam ubi juga lah. Ada orang makan kulit ubi, jangan. Ubinya kaya dengan serat, kaya dengan potasium. Jadi khasiat dia menurunkan risiko kanser dan dia anti-aging. Buat orang Jepun ni umur 60-70 nampak steady, ya. Macam dia suka makan keledek. Jantung yang kuat. Kenapa jantung kuat? Sebab dia kaya dengan zat potasium. Potasium tu memantapkan kita punya otot jantung. Mana lagi nak dapat potasium? Pisang. Pisang pun bagus. Tapi pisang kalau banyak-banyak, dia kalori dia pun tinggi juga. Supo juga kan keledek ni. So amalkan minum jus buah ni, sayur-sayur, jus carrot, jus apa timun ke apa bendanya. Bagus sebab dia boleh mengurangkan risiko kanser prostat, kanser ovary untuk perempuan dan kanser macam-macam kanser yang lain. Ini roti gandum, ya, kaya dengan vitamin C, banyak vitamin E, proteinnya tinggi, zat galian, magnesium, fosforus, potasium dan macam-macam. So amalkan yang ini. So kita kena kurangkan lemak. Kenapa? Sebab bila dia berlebih, dia akan menyempitkan salur darah. Ini yang kita tengok anak ni. Ini adalah lemak kolesterol yang menyempitkan salur darah. Bila dipicit-picit, adalah bendanya. Ya. Okey, ini saya nak kongsi. Kenapa jangan rokok? Ingat ni, rokok ni sebenarnya daya siapa? Yahudi. Marlboro tu siapa punya? Yahudi. Dargil siapa punya? Yahudi. Kan? So jangan fikir benda nak seronok je. Sebenarnya dia ada agenda dia, ya. Saudara, rokok ada 7,000 bahan kimia. Bukan-bukan disikir banyak,
ya, ada apa nama ni, bahan-bahan toksik, ya. Rupa-rupanya dalam rokok ni ada dadah, 4 jenis dadah, bukan sikit-sikit. 4. Itu sebab orang bila kena rokok, dah lama-lama dia ke kaki, lagi dadah lah jawabannya. Ya, udahlah tu, berhenti. Dan ini mungkin tuan-tuan dah baca dalam apa-apa isu terkini tentang penapis rokok. Apa dia? Itu dia, rupa-rupanya salah satu bahan yang diguna dalam penapis rokok ialah satu elemen babi. Orang lain suruh pergi keluman, betul tak? Betul? Sah bahawa dalam filter tu ada babi. Banyaklah sebab kita buang rokok. Ada pelawak cerdik, dengar cukup dia bunting kali rokok tak rokok, filter dia buang, masuk dah. Tapi bukan masa ni. Tempat lain. Ya, darah babi dalam botol. So ada banyak sebab kenapa kita kena buang air. Ni kesal borok rokok lah ya. Separuh daripada pokok mati sebab penyakit-penyakit yang dikaitkan dengan rokok. Jadi rupa-rupanya bahan-bahan kimia dalam rokok tu dia merosakkan satu baka dalam kita punya darah ni, namanya Gen P53. Dalam badan kita ni Tuhan jadikan satu pemantau. Kita punya sel ni sentiasa multiply. Macam mana kita ni grow dari kecil besar. Sel kita ni multiply. Jadi sel kulit dia multiply jadi sel kulit. Kadang-kadang dalam masa dia multiply tu dia tersasul. Dia terjadi sel lain. Sel yang tak normal itu kalau dibiarkan multiply, itulah yang jadi cancer. Tapi dalam badan kita dia ada Gen P53 dia memantau. Bila dia tak betul dia stop. Ya, itu sebab sel tulang jadi tulang, sel kulit jadi kulit. Dalam masa proses itu ada yang tersasul. Jadi oleh kerana bahan-bahan kimia rokok tu dia mematikan kita punya Gen P53, artinya dia sudah tak ada maka mudahlah si perokok itu terdedah pada macam-macam risiko kanser. Ya. Itu satu. Yang kedua, dari segi kualiti hidup lah, ya, orang merokok ni rumah berketakir, ya. Mudah murung, bau pun tak sedap, gigi pun jadi lumpuhnya, kan. Tuan-tuan pernah tengok orang yang buat serokok tapi gigi dia cantik? Ada kan? Adalah 2-3 orang gigi palsu. Itu pun tiap hari tu. Okey, ini di antara kanser-kanser, ya, kanser paru-paru, kanser pankreas, kanser esophagus, kanser perut yang berlubang ni perut dia, ya. Ini kanser pudi kecil. Orang kena kanser pudi kecil ni kalau kecil berdarah, ya. Ini buah pinggang ini yang mungkin ni kanser dia. Yang ini kanser usus, ya, dalam ni, dan usus kecil. So macam mana kena berhentilah. Pendek cerita, pergi je lah kat klinik Bangi tu. Ada saya dah latih Dr. Bridge, kerja dia nak merawat cakap ni perokok. Belah je kan? Pergi tu. Ini ada putua nak hilangkan giat, minum air, tarik nafas, bila kata tension, tarik nafas, kunyah sesuatu, lengah-lengah, mandi. Saya pernah jumpa lagi lah orang sambil mandi sambil rokok, tak ada lagi lah. Ada. Orang gila pun tak buat macam tu. Dia mengalih perhatian. Maksudnya bila kita tengok asap rokok, kita nak kan, jangan tengok. Jauhkan diri dia berokok. Ada berokok yang ni dengki ni. Kalau ada kawan dia nak berhenti, dia akan ada apa nama tu, pujuk-pujuk bagi saya kok boleh. Betul kan? Kemudian sibuk. Kita bila orang berokok ni, dia tak ada benda nak buat. Kalau kita sibuk je, tak ada masa dia nak asap rokok. Buat senaman, meditasi tu semayang lah, mohon doa. Kita perokok ni, dia tak nak doa ni, ya. Jangan bersenam. Tadi Nabi kata bersenam. Untuk bersenam tu ada cara dia, ya. Dia ada apa nama ni, cooling ni, warming up, exercise, kemudian cooling down. Warm up, exercise, cooling down, supaya nak menghilangkan daripada kecederaan. Atau orang dia terus berlari-lari, jangan, ya. Kita berperingkat-peringkat. Mula-mula contohlah, ya. Ini yang saya nak anjurkan.
kita berjalan pelan-pelan dulu 10 minit. Tidak tu kita dah mula laju, kita punya flow-flow mula dah keluar, tu dah badan dah ready, maksud tu jalan pantas, brisk walking bagi setengah jam, ya. Dan dah cukup setengah jam, kita pun slow balik. Amalkan buat macam cukup. Okey, ini kita nak sasarkan 10,000 langkah, menyamai 5 batu ataupun 7 kilometer. Kalau kita dapat buat 10,000 langkah ni, kita dah bakar 318 kalori. So kalori tu mana datangnya? Dia lemak-lemak habis bakar. Ya. Barulah dia ni apa berapa dah kita nanti. Jadi nak senam ni dia ada motivasi dia. Kita kena buat benda tu berkekalan, ada istiqamahnya, ya. So bersenam pun boleh dijadikan ibadah. Macam mana? Kita mula dengan bismillah, sepanjang kita exercise, kita sentiasa berzikir. Bila dah siap, dah habis, kita cakap alhamdulillah. Lepas, lalu kalau kita bersenam seorang-seorang, boleh tu buat secara berhamah-hamah. Itu sebab kita ada buat apa tu, community sini tak ada, ya? Tak ada, ya? Kena buat lah. Ini yang tadi saya kata macam mana cara kita nak relax melalui teknik bernafas. Bila kita tension, kita marah kan, tak tahan nak marah ni, kita buat tadi Nabi kata bergalih, kita pun bergalih. Kalau kita duduk, kita berdiri, kita duduk, ya. Dan kita pejam mata, kita tarik nafas pelan-pelan tapi dalam. So dari nafas ikut hidung ke ikut mulut? Bergantung, kalau hidung sumbat, mulut lah. Cik eloknya hidung. Kita tarik nafas bukan menggunakan otot dada, tapi gunakan tubuh. Teknik dia kita panggil diaphragmatic breathing, ya, menggunakan diaphragm. Diaphragm ialah satu lapisan yang memisahkan dada dengan abdomen. So kita tarik nafas, so kita punya diaphragm turun ke bawah, so perut naik sampai penuh, berhenti. Masa berhenti itu kita zikir la ilaha illallah, ya. Hati kita berzikir. Lepas itu kita hembus ikut apa? Mulut. Tiup pelan-pelan sampai habis. Kita baca astagfirullah dan ulang 10 kali. 10 kali buka mata, kita akan dapati kita rasa segar. Tadi nak marah tak jadi, tension hilang, ada nak sokong pun hilang. So amalkan yang ini. This is the simplest relaxation technique, deep breathing namanya. Tuan-tuan, kita dah sampai pukul 9, ngam-ngam. Ini saya punya perumusan, ya, kesihatan yang sempurna dia tak jadi secara kebetulan. Kita kena usaha. Contoh yang terbaik kau ambillah, So kesihatan ni perlu dipertahankan. Macam mana? Amalkan gaya hidup sihat, jaga makan kita, tidur kita, exercise kita. Dan benda ni nak dikekalkan, jangan ikut musim. Ikut musim, dia orang ceramah besok buat, lusa lakukan. Setakat itu saja yang dapat saya kongsikan. Sesungguhnya yang baik itu Allah, dan yang tak elok itu dapat dipermasalahkan. Sekian bila taufiq kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak bertanya silakan. Ada lagi ruang, ya? Silakan. Ada kita tak boleh minum lebih daripada had. Kita tak elok. Tak lebih apa dia? Minum lebih daripada had. Minum mana ada had? Yalah. Kita macam ni, kita tengok perkiraan kita. Kita punya body weight ni, untuk orang laki-laki 65% air. So air itulah yang membentuk air kita, darah kita, segala-galanya. So peratus itu kena maintain. Kalau kita aktif, banyak berpeluh, so, lebih air, dia tak ada tahan ni semua. Kalau jenis duduk-duduk, setitik peluh pun tak keluar. 1 liter cukup. Air lebih je keluar, lebih je nak akan keluar itu. Tak ada, kecuali yang kena torture tu lain cerita tu. Nah, so maknanya dia tak ada tas. Bila kita baca internet, baca tu hati-hati kan. Ini kadang-kadang dia suka dia. Tak ada asas saintifik. Tapi betul, apa pun dalam guna ni jangan berlebih. Khairul umuri awsat. Yang sebaik-baik itu sederhana. Tapi pengalaman mengatakan bahawa untuk orang average macam kita ni, keperluan kita, sebaik-baiknya 2 liter, sekurang-kurangnya 1 liter
sehari untuk nak maintain kita punya composition fluid dalam badan kita. Ingat, bila kita tak cukup air, kita kering, kulit kita kedut, kita tak rasa lesu. Maksudnya orang di Mekah ni tak besar minum air. Sebab kalau waktu panas, evaporation berlaku. Itu banyak hilang air. Okay. Ada lagi soalan? Sila. Soalan. Apa yang ada dalam Ajinomoto? Okey. Jadi saya tak kerja kat kilang Ajinomoto. Saya tak dapat nak cover dia punya rahsia. Tapi apa yang kita tahu, dia ada apa nama sodium. Apa dia betul? Apa bendanya? Itulah dia. Bahan-bahan penyedap tu kan? Yes. Jadi sodium, kita punya garam pun sodium klorida. So dalam Ajinomoto pun ada sodium baik apa sodium tadi tu? Monosodium, tapi dia punya molekul satu monosodium. Sodium bila gabung dia akan jadi daripada garam nanti dia akan menyumbang pada darah di satu. Dan benda-benda penyedap dia ada tambah macam-macam lagi. Ya. Ada orang kata kalau makan banyak juga pokok apa benda kan. Tapi macam ni lah ya. Apa dalam dunia ni yang lebih-lebih lah. Sikit-sikit okey. Betul ya? Lagi soalan? Okey, saya nak tanya. Okey, sebagai pengalaman OB macam saya ni, saya perlu satu pengalaman kata gaya pemakanan yang seimbang dan gaya kita dari senaman yang lain. So bagaimana saya nak melakukan gaya hidup saya seperti itu? Okey. Untuk golongan OB. Ya saya ada jiran saya yang dia doktor tapi dia bekas pesakit polio. Dan dia mewakili negara untuk adalah sukan dia. Maknanya sukan kena tak perlu mengikut dia punya kesesuaian ada. Kalau kaki tak boleh guna kaki kanan. Ya. Saya tak boleh nak lepas yang ini. Tak perlu mengikut kemampuan tapi bergerak kena bergerak. Makan sama. Ya. Kalau kita duduk melepeh aja tu cepat. Tu yang cepat jadi sakit. Pokoknya kena bergerak ya. Mengikut kemampuan. Okey. Dan jangan jadikan kita punya kecacatan tu penghalang. Saya dah banyak dengar orang yang kurang upaya tapi berjaya kan. Betul? Bahkan di dunia pun dia ada sukan Paralimpik khas untuk orang tinggi. Itu nak menunjukkan bahawa bersukan tu tak ada dia punya batas cacat. Ya. Kau ibu dah tanya macam mana nak sila. Pasal sekarang ni orang berlumba kan, dia kata produk dia bagus, produk tu bagus kan. Niatnya apa tu? Niatnya betul-betul nak bantu ke nak meniaga? So saya punya nasihat, jangan mudah terperdaya dengan produk-produk. Selalunya dia menggunakan testimoni, betul? Yang beri testimoni itu pun ada pula ganjarannya. Saya guna benda ni, ya Allah, lepas tu saya rasa suka gini. Kita dengar terperdaya. So sebenarnya alat-alat tu dia tak ada bukti-bukti sains, ya. So berhati-hatilah dengan dakwaan itu. Ya. Jadi saya punya cadangan, kita ikut je lah apa Nabi buat. Makan yang asli-asli. Ya.
buah asli. Ada orang bertanya, makan multivitamin ni bagus ke? Sebenarnya kalau kita makan makanan yang biasa, bagaimana yang Nabi anjurkan, sudah cukup untuk keperluan badan. Kita tak perlu supplement. Sekiranya oleh kerana kita sekarang ni kebanyakan suami, isteri semuanya bekerja, makan pun tak tentu hal. Mau tak mau kita kena makan suplemen. Oleh kerana diet kita lintang bukan. Betul? Yes. Makan kat sana, makan fast food sini. So kita kena adalah suplemen untuk nak menggantikan keperluan yang tak dipenuhi melalui diet kita. So kena balik kepada asas, back to basic. Mak kita, nenek kita dulu tengok cara makan dia. Tak pernah no, sakit jantung itu saya tak pernah kan pemakanan dia. Sekarang ni macam-macam penyakit sebab pemakanan dia. Okey ya? Saya silakan. Ayah saya selalu usap rokok. Saya ingat masa cerita tu, saya dah suruh ayah saya berhenti. Tapi alhamdulillah dia dah berhenti sekarang. Tapi sekarang saya tengok ayah saya dah kembali dah. Tapi idea balik. Minum yang ada kafe dalam tu, kopi, teh semua tu ada unsur kafe dalam tu. Macam mana nak anjurkan, nak gantikan minuman yang ada unsur kafe tu sebenarnya? Macam mana nak gantikan minuman yang ada unsur kafe dalam tu? Dia kembali rokok ke tidak? Dia dah stop rokok sekarang. He was stop smoking right now. Okay. Yes. Ikik kan? Yes. Yes. Kemudian sekarang dia berketagi kopi pula. Yes. Begitu? Yes. Inilah ya. Teh, kopi dia ada kafe. Yes. Dari segi potensi untuk ketagih, kafe ni kurang. Yes. Dan saya dah cerita tadi, kajian di Jepun, orang yang minum kopi maksimum 2 gelas sehari, dia punya risiko untuk sakit jantung itu turun. Sebab kafe itu protektif. Ya. Dan kita punya badan ni, dia ada dia punya rhythm dia. Waktu bila kita punya satu hormon namanya kortisol. Waktu itu kita cergas. Bila kita minum kopi pagi, dia akan merangsang kortisol tu naik. Pagi kena kopi, ya. Tapi malam jangan. Sebab bila kena susah nak tidur. So jangan kaitkan kafein dengan nikotin. Nikotin itu memang ada, kafein itu ya. So kalau bapak kaki kopi tak ada hal, biar makan beli hadiah pula kali, minum kopi. Tapi ingat, yes, it should be happy. Jangan lebih. Itu kalau sampai 10 cawan, kau sudah teruk tu. Yes. Ya. Okey. Alright. Tapi ada juga kajian orang yang kuat minum kopi, lazimnya dia kuat. Betul? Yes. Jadi kalau dia nak berhenti salah satu, selalunya kalau nak berhenti rokok, dia kena kontrol dia punya kopi. Yes. Jadi mungkin anak ni bimbang, bapak dia kan kapi berbalik ke cuma nasihat kat dia lah, berpada-pada lah minum tu. Tapi jangan berhenti langsung. Yes. Tapi the best is still air. So kan. Tapi kalau pergi rumah orang, orang kopi, saya tak minum kopi, boleh ke? Kecil hati kawan tu, minumlah juga. Saya jawab soalan ni. Jawab tak soalannya ni? That was possible. Macam mana? That was possible. Yalah. Tapi ingat berokok ni walaupun dia berhenti, kadang-kadang dia punya rindu tu datang, dia macam datang. So kita kena sentiasa ingat bapak dia tu. Jangan sekali-sekali kembali Smoking. dia dah berjaya tu bagus. Okey je ya. Silakan. Apa dia? Soalan terakhir. Apa? Kita kata tentang air swab. Ayo swap. Tahap pencemaran air ni sebab
saya timbangkan dari segi kita punya karat dalam air kita nampak kan. So itu kita jeram. Sekarang pakai apa ni? Bekas dia daripada besi dia akan create sebenarnya spark dari segi magnesium dan lain-lain. Sejauh mana sebenarnya betul? Okey, dalam rumah saya tak kerja dengan siapa, cari bahan tak boleh. Jadi beginilah. Air, tadi dah kata dah, air yang paling baik ialah air. So air yang kita ada ni, air yang dirah, apa mana rawat? Dari sungai, macam-macam kelada. So dia melalui proses filtration, gini. Dan dia tambah satu bahan lagi untuk nak mematikan kuman, disinfectant namanya berguna klorin. Okey, klorin itu mematikan organisme. Kalau nak tahu air itu tercemar tak cemar, dia ada hujan di magma. Kadang-kadang kalau terjumpa satu kuman namanya coliform ni salah satu kuman yang banyak dalam najis. Bila ada, maknanya sumber air itu tercemar dengan najis orang macam-macam lah. Yes. Jadi dia melalui proses filter proses pelapisan, dirawat, kemudian disalurkan. Dan yang kata ada berkeladak. Ingat, di antara zat-zat yang boleh berkeladak adalah zat-zat besi, iron. So iron tu okey, kita perlukan iron. Kadang air tu bukan, itu maknanya dah kikis air dia. Tapi kita sekarang ni ada banyak filter kan. Filter lah. Klorin pun difilter jadi kita minum tu sedap sikit. Jadi kalau kita guna apa nama dia tu, kita nak masak, adakah dia punya besi tu keluar? Tak jadi gitu. Lebih baik kita masak sebab kita confident bahawa kalau ada pencemaran kuman ke mati. So, jangan bimbanglah tentang pencemaran zat kimia dia. Lebih baik kita elak daripada kena pencemaran bakteria. Yang antara sebab dulu wabak tahun-tahun ni pasal pencemaran sumber air dengan kuman. Lebih baik daripada ini ni. Okey kan? Minum je lah, bismillah je. Tapi minum air direct pada pipe jangan lah. Masak dulu. Okey. Allahuakbar. Habis dah je? Allahuakbar. Siapa nak tanya? Alas.